Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Alright, okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersiaran bersama kami dalam siaran dipanggil sebagai Sembang tentang Takaful dan Wasiat. Dua topik yang sangat menarik dan sangat orang macam-macam ribuan soalan yang ditanya regarding soalan-soalan ini. So bersama saya tidak asing lagi CEO of As-Salihin Trustee Berhad, Tuan Haji Aziz Khairul. Selamat datang Tuan Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak lah jemput saya. Terima kasih banyak. Alright. So of course kita kena panggil orang yang pakar untuk bersembang pasal benda ni. So kita ada seorang lagi panel syariah untuk FDG Wealth Al-Khassah, Datuk Ustaz Muhammad Zawawi bin Yusuf. Assalamualaikum Ustaz, selamat datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datang selamat, datang selamat kami datang. Datang selamat kami datang. Okey, itu dah mana ya. Okey, kalau kalau sana daripada Instagram ke Facebook ke yang ada soalan regarding wasiat ataupun takaful, dua soalan regarding wasiat ataupun takaful. Jangan kena soalan yang luar daripada topik. Banyak orang katanya luar daripada topik, macam mana mandi wajib lah, apa-apa yang tanya orang. Ada soalan politik. Soalan politik apa. Okey, kita nak buat basic sekejap. Mungkin ada orang yang masih kita assume orang faham tau. Selalunya kan pasal wasiat ni kan, kita rasa orang tahu. Kita rasa orang macam pernah dengar. Tak biarlah cakap pasal wasiat, kita dah tahu dah pun. Jumpa kalau ejen jumpa especially memang kata, oh wasiat, tak macam cakap benda ni. Macam fobia benda tu. So mungkin Tuan Haji boleh kupaskan apa maksud wasiat dan apakah penerimaan terhadap wasiat daripada orang rakyat Malaysia ni Tuan Haji. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Datuk Seri Mahathir, Datuk Ustaz Muawi, terima kasih banyak. Jadi soalan tu, apa itu wasiat? Wasiat tu mudah je, itu pesanan kita, apa kita hasrat kita, dan kita taruh dalam nota, dalam kertas, kita tulis ini bismillahirrahmanirrahim. Inilah pesanan kita kepada anak-anak kita, kepada adik-beradik kita, kepada siapa-siapa kita buat pesanan. Macam mana saya nak bagi harta kita, apa cara kita nak bagi. Ini pesanan kita tahu wasiat. Dan wasiat ini ialah wasiat kita boleh tukar bila kita suka. Bila kita rasa wasiat ni tak bercukupi, kita tukar. Wasiat terakhir adalah wasiat yang sah, yang akan dihantar kepada mahkamah untuk dapat surat wasiat. Apa tugas wasiat? Wasiat ni ada dua. Important tu dua. Pentadbiran dan pengagihan. Jadinya kita lantik siapa akan jadi wasi kita. Dalam bahasa Inggeris, wasi itu executor. Siapa akan menjalankan pesanan-pesanan kita, either mengikut hukum faraid atau hukum persetujuan antara waris-waris bila kita dah tak ada. Keduanya, bila ada executor, bila kita ikut hukum faraid, kita kena cerita daripada sudut pengagihan. So, executor tu pentadbiran, kita tengok dari sudut pengagihan. Pengagihan ikut persetujuan ataupun ikut hukum faraid. Itu key dalam wasiat. So, kalau orang-orang belum buat wasiat, siapkan. Wasiat ini ialah salah satu perancangan. Ada lain-lain perancangan kita buat. Wasiat ialah selepas kita dah tak ada. Dan sehidup pun kita boleh buat. Itu nanti saya akan sembang sikit tentang apa kita boleh buat masa hidup. Ya. Itu salah satu pentingnya ada wasiat. Alhamdulillah. Kalau saya nak cakap asal ini dah 16 tahun. Mula-mula tu nak dapat saya ingat 10% orang nak buat tu susah lah. Tapi makin lama dari sudut ada banyak tazkirah, banyak persembahan, banyak orang cerita dalam TV, dalam hidup. Alhamdulillah sekarang saya ingat lebih pada 25% orang dah buat. Dah ada wasiat ya. Memang dah ada. Pasal banyak syarikat-syarikat buat. Banyak. Jadi orang tahu kepentingan wasiat. Pasal 70 bilion aset beku. 70 bilion aset beku pasal tak ada perancangan, tak ada orang dilantik sebagai wasi untuk mentadbir. Ini orang tahu susahnya. Duit beku. Tak boleh buat apa. So,
kami dan juga ada syarikat lain fokus tentang Islam buat perancangan. Salah satunya wasiat ialah macam ibu kepada sekian-sekian perancangan. Itu wasiat. Penting. Ya, penting, amat penting lah tu. Okay. So, terima kasih Tuan Haji. Tuan Haji cakap daripada 10% naik jadi 25%. Masih tak capai apa yang kita nak. Macam saya pernah dengar ada kisah Rasulullah pun beritahu sebelum tidur tinggal wasiat. Tulislah something. Macam tadi kita wasiat yang terakhir itulah wasiat yang sebenarnya. So macam kita nak tanya pada Datuk Ustaz. Wasiat ni penerimaan daripada 10% ke 25%. So apa hukum yang kita ni perlu ambil wasiat ni Ustaz? Sebab kita tengok penerimaan masih kurang. Kita ambil 25% kurang lah sebab 70 bilion harta orang Islam masih unclaimed, beku sebab tak ada wasiat. Sebab banyak orang bila cakap pasal wasiat ni tak payah, tak boleh fikir lah, ataupun biarlah faraid dah ada. Kalau banyak orang macam confuse faraid, wasiat hibah, macam-macam term yang ada dekat dalam Islam ni. So bagaimana kita nak apa hukum dia Ustaz? Banyak lah Macam dulu lagi. Pas kita secepat betul. Terima kasih berbagai Datuk Seri Tuan Haji Syekh. Sebab Syekh tu maknanya ilmu banyak, umur tak banyak. Tuan Haji Abdul Aziz Peru, Bos Salihin. Okay, pertama sekali alhamdulillah kita sebenarnya wasiat ni makin orang faham agama, makin ramai faham, makin ramai orang ambil. Jadi kalau dulu 20% orang ambil itu sebenarnya kita masih belum faham agama. Sama juga bila orang mula faham agama, cerita agama, orang mula belajar bahasa Arab. Itu sebab faham agama tanda dia. Dan satu lagi nya cerita urusan harta dia kata Tuan Haji sebut 70 bilion tu sebenarnya daripada 70 bilion tu tadi berapa? 90% harta orang Islam. 10% dia orang kafir. Jadi orang kafir itu kesedaran cilik menguruskan harta mereka selepas mereka lebih banyak daripada orang Islam. Satu. Yang kedua, bila bersebut tentang sambung sikit tadi ibu belajar soal ibu kan saya lebih hebat. Sebenarnya menguruskan harta wasiat ni, yang namanya faraid tu sebut, saya dah ada faraid. Sebenarnya faraid daripada Allah, tapi faraid tak boleh buat apa-apa. Sebab Ustaz Haji sebut tadi tu, faraid ni bila matinya ni dapat dipanggil apa namanya hukukul al-furud. Orang ni dapat berapa? Orang ni dapat persen, dia dapat ayat 4, dia dapat ayat 8, dia dapat ayat 6, dia 1/18, dia dapat. Yang Allah sebut dalam Quran, kalau tidak ada pengurusan harta yang mengurus tu, duit yang persen yang semua tak dapat. Macam begini, kita masuk korban, you masuk korban, satu bahagian. Okey, bagi kat saya duit, beli lembu contohnya 900 tu bahagian, harga lembu contohnya 4,000, 5,000. Okey, sekarang ni awak dah bayar, awak dah tahu awak nak bahagian, saya beli 2 bahagian, tapi siapa nak senai lembu tu? Siapa nak cari lembu tu? Siapa nak lapar lembu tu? Siapa nak potong-potong? Kalau anda duduk tunggu, memang tak dapat. Jadi kalau orang mati, ada faraid tu, kalau tak diuruskan yang Tuan disebut yang pertama, pentadbiran, satu pembahagian. Jadi sekarang ni, tuan-tuan, bila kita mati je, sebenarnya yang Nabi sebut kita mati, ada. Bila mati nak ada tu, terputus amalan kamu. Bukan amalan dia terputus. Kita punya account dekat bank tutup. Yang ni tutup, yang tu tutup, free semuanya. Bayangkan mati itu pun, dia tak tahu bila kita mati. Kadang tengah berceramah, kadang tengah solat, kadang tengah buang air, kadang tengah main golf, mati masa tu. So, siapa tak buat lagi yang namanya wasiat? Siapa yang nak pergi buka balik duit tu? Siapa nak uruskan kamu punya duit awak nak sign tangan? Jadi, salihin lah. Bila anda pergi pada yang antara syarikat tu salihin, dia tolong uruskan balik duit anda, tolong sign duit, tolong nak bagi pada orang ni, nak agih pada orang ni, nak keluar, nak pergi ke mana? Nak pergi ke mana, ke peguam, nak pergi ke bank, nak pergi ke tanah, nak selesaikan. Jadi rupanya yang Nabi hukum dia tu, hukum dia dalam wasiat dia sebenarnya sunat makan. Sunat makan, sunat yang pertemuan. Tapi ingat, kahwin dia sunat. Kadang-kadang hukum dia sunat, kadang hukumnya harus nak kahwin, tapi tak nak kahwin sudah. Ada ketikanya kahwin jadi haram kahwin.
Kalau kahwin itu memudaratkan orang. So kadang-kadang kahwin itu wajib. Kalau tidak, kamu tak kahwin menyusahkan orang. Jadi hukum memang sudah makat, tapi tengok realiti ini untuk memberi kesenangan kepada keluarga semacam kadang-kadang menjadi wajib. Jadi saya nak minta maaf. Saya bukan obses sangat, tapi saya punya baru sedar. Jadi tahu dah, sekarang baru sedar. Tahu sedar lain. Saya tahu cuma di sini, tahu di sini. Sedar di hati. So hari ini tahu dan sedar, wajiblah kena ambil kafur. Kena buat wasiat, uruskan harta kita sebelum kita mati. Ingat, faraid tak bermakna apa-apa. Kamu kalau ikut faraid itu dia akan masa 5 tahun, 6 tahun. Kerana 50 tahun tak selesai lagi. Dengan pengurusan salih ini, insyaAllah setahun dah boleh selesai, dapat duit, anak-anak dapat dunia, isteri dapat dunia, dan harta itu. Orang mati pun tenang, orang hidup pun tenang. Allah. Luas sekali. Alright. So, saya ada satu experience juga, pengalaman ini kisah benar ni. Customer saya meninggal, lepas tu datin tu uruskan duit dia. Ni datuk ni ada wasiat tau. Bukan tak ada wasiat, ada wasiat. Tapi dia ada 2 orang anak perempuan, tak ada anak lelaki. So dia pun tanpa kefahaman apapun, dia wasiatkan keseluruhan harta kepada anak dia. So nak tanya soalan, siapa yang boleh wasiat ni boleh dicabar? Bolehkah wasiat, soalan dia, bolehkah wasiat ni dicabar? Sebab lepas berlaku benda tu, adik-beradik suami datang tuntut harta. So benda ni dia buat wasiat tau, dia tak buat. Bayangkan pun dia tak buat lagi, teruk lah. Yang buat pun mengalami situasi macam ni. So macam tu Haji nak bagi advice kat luar sana supaya ada wasiat dan ada wasiat yang betul. Sebab orang ada wasiat pun tak betul-betul. Macam Ustaz dia cakap, wasiat ada, tapi hukum faraid ada. Hukum faraid dia dah sebut pembahagian. Berapa mak dapat, berapa ayah dapat. Umpamanya mak dapat 1/6, ayah dapat 1/6. Ini dah ditentukan ya. Jadi isteri dapat 1/8. Kalau anak perempuan saja 2/3 daripada aset setelah tolak mak ayah dengan isteri. So ada baki lagi akan pergi kepada kita punya adik-beradik. Tak boleh lari hakikat. Itu memang ada So lari tak boleh. Walaupun dia taruh dalam wasiat dia kepada siapa yang baca wasiat. Pasal apa? Bila dia tak ada anak lelaki, dia punya sibling, dia punya adik-beradik masuk, bagi pesanan. Kau adik-beradik aku, ini pesanan aku, tolonglah bagi apa-apa bahagian kau yang kau dapat bagi pada anak. Kalau si adik-beradik setuju, tak ada masalah. Kalau adik-beradik tak setuju, ada hak dia tuntut. Hukum faraid itu dituntut. Dan tu, bila kita cerita pasal wasiat, saya selalu galakkan orang buat perancangan. Wasiat ialah satu instrumen perancangan. Masa hidup tu, hak kita nak buat apa pun boleh. Intinya saya kata, kenapa kita tak buat hibah? Hibahkan, katalah rumah ni tak ada hutang pada anak perempuan saya. Anak perempuan yang jaga kita lebih, dia tak nak hibahkan. So kita hibahkan Kak Salim, kita akan bagi nasihat kepada si isteri atau si suami kan, ini ada tu hibahkan. Bukan kita nak menzalimi waris faraid, tak ada. Kita boleh mengurangkan melebih kepada anak-anak yang dah ada ni. Kadang-kadang waris faraid tu muka hidup pun tak pernah nampak. Bila kita mati baru menjelma ni abang sulung abang. Jadi kita tengok apa harta kita ada, kita buat rancangan. Jumpa Salim boleh buat rancangan dari sudut hibah amanah, hibah takaful. Kita boleh buat banyak perancangan. Kita boleh jadi ramai ilmu tentang perancangan. Orang Islam kurang faham. Memang kurang faham. Itu pasal tak tahu. Saya tak akan mati, kenapa nak buat sekarang? Saya masih hidup, buat sihat. Macam Ustaz cakap mati ni abangnya kuasa. Saya nak cerita kepada DS. Saya tengah sekarang mengendalikan lebih kurang 350 sampai 400 orang. Dah meninggal lah. Tapi yang umur meninggal ni antara lingkungan 45 sampai 55 aja. Bukan kata sakit tua, sakit manis, sakit tinggi, Manis tu sakit accident. Ini kita cerita yang betul kan. Saya sendiri baca wasiat, saya tahu. Bukan senang nak cerita. Kadang-kadang nak baca wasiat, kalau tak lantik wasi macam cakap kan, pelatasi
wasi tu kena baca wasiat pada siapa? Semua waris. Kerana waris ada kat Terengganu, kampung ustaz kan, Terengganu, kadang-kadang ada. Jadi kita kena pergi baca, Allah. bagi tahu kepada waris, ini pesanan anak kau. Kalau anda terima ke tidak, tahu you nak lepaskan hak you. Macam mak mentua lah, mak mentua Azim nak lepaskan, mak dia nak lepaskan, nak bagi pemenantu, nak ke tidak. So kes-kes macam ni, kita sebagai wasi kena ambil tanggungjawab. So bagi tahu semua yang waris, terima ataupun nak lepaskan hak. Ingat, wasi ni dia ada 5 perkara dia kena jaga. 1, penyelesaian kebumian si mati, itu tak wasi. 2, seletai hutang piutang si mati, dunia dan akhirat. Itu important. So hutang apa? Hutang tax lah, hutang dunia, hutang tax, hutang bank, hutang kredit kad, hutang manusia, selesai dulu. 3, tengok ada tidak tuntutan atas pencarian dari isteri. Pasal isteri cuma dapat 1/8, isteri boleh tuntut. Kenapa dia boleh tuntut? Jaga suami tu ialah dia punya tanggungjawab. Jaga anak-anak tu tanggungjawab tu, dia ada hak. Dalam Malaysian konteks ni kita boleh tuntut atau jalan kat mahkamah syariah. 4, kalau dia tulis wasiat, hak kita boleh bagi 1/3 kepada bukan waris kita. Itu ingat, bukan waris yang tak boleh tentang tu. Bukan waris tu siapa? Kadang-kadang anak angkat kita. Allah tak bagi kita anak, kita bela anak dia pada umur 40 hari. Anak tu kalau kita tak buat wasiat, tak sebut, dia 1 sen pun tak dapat. So important kita sebut anak angkat apa nak bagi 1/3. Kalau semua setuju, 1/3 tu orang tak boleh pertikaikan. Kadang-kadang kita nak bagi pada diri kita, macam mana nak bagi diri kita? Kita buat sedekah dalam wasiat. Bina masjid dalam wasiat. Allah bila bina masjid kat Salim, saya dah bina masjid kat Cambodia dah. Orang semayang kat satu, si pewasiat tu dapat manfaat sampai bila-bila orang semayang kat situ. Bina rumah anak yatim, masjid dekat Malaysia dah banyak kita buat. Jadi orang kat luar ni dah sedar, dalam 1/3 tu kita boleh buat amal jariah. Dan amal jariah ni tak boleh dipertikaikan oleh waris-waris, pasal hak kita nak bagi kepada bukan waris. Kadang-kadang dia kata orang Islam ni ketat sangat. Tak ada. 1/3 tu kita boleh bagi kepada mak ayah kita yang bukan Islam. Kita masuk Islam, mak ayah kita tak ada, kita sebut dalam tu. InsyaAllah anak mak ayah kita confirm dapat 1/3 dalam sudut wasiat Islam yang ada. Beza Islam dengan bukan Islam dengan wasiat. Bukan Islam, kita boleh bagi kat siapa-siapa kita tak. Boleh je. Tapi Islam, dia tentukan 2/3 minima kepada waris kita. Anak-anak yang kita lahir, isteri yang kita kahwin, mak ayah yang kita, itu tak boleh tentang. Itu akan dapat. Itu beauty of doing a wasiat Islam. Ya, Ustaz? Itu yang Alright. Terima kasih Tuan Haji. So kita dengar lah macam mana wasiat, pentingnya wasiat, pentingnya kefahaman terhadap wasiat. Ramai-ramai wasiat tak tahu 1/3 dia bagi keseluruhan harta. Which tak boleh kan? 1/3 kena bagi yang bukan waris. Tapi 1/3 tu nak bagi kepada waris pun boleh juga. Boleh. Dia, kalau dia sebut dia nak bagi semua boleh. Ya, ataupun dia kata dia nak bagi semua, tak ada. Tapi kalau di Kalau dia konteks, kata 1/3 tu dia nak bagi kepada cucu dia. Cucu bukan waris, cucu dia nak bagi. So orang tu tak boleh kontes. Itu hak dia nak bagi. alright, 1/3 tak ada konteks. So macam Tuan Haji cakap, banyak orang yang dah buat sedekah amal jariah daripada 1/3. Macam mana salah satu fungsi wasi adalah menyelesaikan hutang piutang si mati. Income tax lah. Orang tak sedar. Bila dia ingat dia tinggal 200,000, 300,000 dah cukup dah pun. Sebenarnya bila meninggal dia tak tahu yang benda pertama, income tax. Benda yang kedua, hutang-hutang yang kawan-kawan pinjam, hutang-hutang, dia pun tak sedar benda tu. So, Ustaz, macam mana nak tambah sikit Ustaz? Tambah kalau orang tu ada hutang tapi tak mampu nak bayar, wasi tu macam mana Ustaz? Apa yang benda terbaik si mati tu lakukan Ustaz? Allah. Fobia. Saya rasa saya seronok dengan penelitian kita tadi. Tuan-tuan tahu tak, sebenarnya tuan cerita dah banyak-banyak tu bagaimana mudahnya orang mati ni yang duit yang ditinggalkan tu
Bila tuan dah mati, tak boleh buat apa-apa, dah mati. Dia mati, duit tu mati pula. Jadi dia nak hidupkan balik tu, takkanlah nak panggil orang mati tu bawa pergi cor, bawa mayat pergi kat bank. Habis orang bank tu mati, apa orang mati. Tapi ada orang salihin yang elok lagi, tak ada kena mengena dengan orang rumah tu, keluarga tu. Tiba-tiba kerana diisi satu form, dia sedia untuk pindah milik, menguruskannya. Allahu Akbar, mudah sekali. Kalau tidak, siapa nak pergi menjabat tanah? Jadi siapa nak pergi sana sini. Itulah, berilah pada pentadbiran untuk mentadbirkan harta kita sebelum mati. Jadi Salihin dia bukan nama, dia punya projek soleh, dia punya amal dia soleh juga. Salihin. Jadi saya nak nama dia. Apa lagi? Kalau kita dah mati dah, siapa lagi berani yang ada autoriti sedar nak pergi bina masjid yang tuan sebut tu? Melainkan wasiat yang kita buat lah. Allah, jadi dengan berapa? Alhamdulillah. Okey, yang kedua, bila kita meninggal, apa nama itu, kita pun bisnes. Dalam bisnes kita hutang pun tak beri. Jadi kadang-kadang kita punya vision, kita buat projek-projek untuk generasi boleh cover. Tiba-tiba bisnes jalan, tapi hutang banyak juga. Dan apa nama ni, dalam hadis sebut, tadi saya lupa hadis itu, Allah tidak akan mengampun pendosa orang yang berhutang, walaupun itu syahid. Jadi yang pertama, berhutang ni, kalau kita berhutang, kita niat berhutang untuk tak nak bayar. Ada orang berhutang biar tak bayar, kematian dia cerita, pandai dia cerita. Sebab kita mati ni bukan selesai, kita pindah alam je, tapi hutang tak pindah. Jadi sebab itulah kita ada plan, kena merancang tu, kena merancang. So merancang yang penting antaranya wasiat. Jadi setelah anda wasiat, anda kena tengok pula takaful. Jadi takaful ni tuan, Islam ada akidah, betulkan akidah. Yang kedua, akidah ni dipanggil apa nama, dipanggil hubungan dengan hablum minallah, vertikal. Kemudian betul dengan manusia, horizontal. Betul. Saya masih ini memang vertikal, horizontal. Kemudian anda kena betul lagi apa lagi? Tasawuf, akhlak anda kena betul. Kemudian bila akhlak betul tu, anda kena ada perekonomian yang betul. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Lepas itu kena at-takaful. At-takaful ni ada susah, kewangan tak ada. Jadi takaful ni anda kena simpan satu plan perbelanjaan yang boleh membantu anda. Yang Nabi sebut bila mati anak Adam, terputus amalan dia kecuali sedekah jariah. Sedekah jariah di antaranya ialah anda mensedekahkan sebelum mati, sama ada untuk pahala mati dah, tapi pahala ada lagi. Ada satu lagi, anda masuk menabung, anda dah mati dah, hutang anda ada orang tolong bayar. Jadi wasiat dah, tapi yang hutang banyak hutang banyak pada harta je. So nak macam mana? Bagi, tunggu dapat, tak dapat, bukan dapat, kena bayar pula tu. So keluarga duit tak ada, apa tak ada takaful. So takaful, anda kena melabur sikit untuk masa depan anda. Bila kita mati, sebenarnya bila husnul khatimah ni, kita mati, konon nak masuk syurga, kita wajib tinggal keluarga yang mudah, tak menyusahkan. Sebab tu Nabi tak bagi orang nak sedekah sampai 1/3. Boleh, tapi Nabi sebut wathuluthu kathir, 1/3 tu banyak. Sebab kamu meninggalkan keluarga senang, boleh belanja banyak, maka lebih bagus, lebih utama daripada miskin, keluarga susah. Jadi ambil plan takaful pula di sini, FGG. FGG ni dia ada plan dia untuk masa depan kita yang depan, yang lebih depan lagi. Apa dia? Saya beritahu kalau kita mati, kemudian tak ada, kita tak dibayar, memanglah bank tak ada apa-apa dah, takkan dia korek kubur benda dia tu. Jadi dia akan istilah bankrupt. Kalau semua orang macam tu, bankrupt lah bank tu. Jadi kita Nabi sebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada satu hadis, apa kata Nabi? Salahu ummati bil ilmi wal mal. Umatku jadi baik sebab dua. Satu dengan ilmu, satu dengan harta. Ilmu apa? Ilmu ialah pendidikan. Sebab tu Kementerian Pendidikan kena jaga betul sistem pendidikan. Yang keduanya al-mal, harta. Harta tu apa? Ekonomi kena kuat. Ekonomi kena kuat, antaranya termasuk perbankan dan sebagainya. Jadi ekonomi kita kalau boleh kuat, masa hidup, masa mati.
Jadi tolong tengok plan takaful kita. Boleh anda mencarum, menabung untuk khusus untuk kita selepas mati. Dan satu lagi, yang wasiat tadi tu, saya wasiat buat masjid dekat mana kamu dia. Itu kalau duit ada. Kalau duit tak ada tapi cita-cita ada. Plan takaful mengajar anda juga boleh membina masjid, bina madrasah, bina sekolah tahfiz setelah anda tak ada, modal anda tak ada, tapi dengan pencaruman anda takaful, tolong himpun, tolong lapor pula. So dunia dapat, akhirat dapat, isteri senang. Dan isteri anda kalau mati nak tinggal berapa? Salah tunjuk. Kalau kita mati, kita tak anak, kita senang sebagainya. Maka ada cara yang Islam ajar dengan halal, FGG ada produk. Datuk Seri, sila sambung. So Datuk Seri ni asyik tanya kita je, sekarang kita minta dia sambung pula. Alright. So Ustaz dah kupas panjang lebar pun. Sebenarnya just kongsi, mungkin ada orang yang baru masuk live ke apa macam benda-benda apa benda kami sembang ni. Kami sembang tentang wasiat dan takaful. So kami daripada Financial Genius Group FGG Wealth Al-Khasa, mewakili daripada FWD Takaful dan juga As-Salihin Trustee Berhad bahagian wasiat, FWD bahagian takaful, menyediakan plan kepada anda. So kalau anda nak tahu pasal wasiat ke, pasal takaful ke, pasal macam mana aku nak buat, setiap orang ramai orang kata, oh aku tak ada duit, tak pula nak buat wasiat. Tak, anda tak terkecuali, semua orang termasuk. Macam Ustaz tadi cakap, berapa banyak sebenarnya kena buat takaful ni. So the best saya boleh sarankan, kalau seseorang tu ada income monthly, bulanan, gaji bulanan dia kena buat takaful sebanyak 10 tahun gaji dia. Contoh gaji dia 3,000 sebulan. 3,000 sebulan kali 12, 36,000 kali 10. So minimum dia kena buat plan sebanyak 360,000. Itu minimum kalau lebih pun boleh. Dia 10 tahun punya income. Sebab apa? Kalau nak 360,000 dah, boleh dia punya kemampuan untuk bayar hutang. Kalau orang yang gaji 3,000, dia tak akan hutang 1 juta. Jarang sangatlah kalau ada macam tu. So selalunya tak lebih daripada 10 tahun punya gaji. Kalau gaji dia 20,000 kali dengan 10, 240,000 kali dengan 10, 2.4 million. So orang yang gaji 10,000 ke 20,000 yang akan hutang million. Tapi kurang, dia tak akan hutang million selalunya lah. So kita sarankan 10 tahun bergaji. Sebab apa? Kalau apa-apa jadi, boleh settle hutang, boleh bina masjid dekat kamu dia ke dekat mana-mana yang nak bina pun boleh. Boleh bagi isteri ataupun anak-anak ataupun pasangan lah, suami bukan saja suami dia meninggal, isteri pun akan meninggal juga. So sebenarnya bukan saja suami kena ambil takaful dan juga wasiat, isteri pun kena ambil takaful dan juga wasiat. Walaupun dia suri rumah pun kena ambil wasiat kan. So kena ambil wasiat walaupun suri rumah. Dan juga untuk settlekan pelbagai masalah yang bakal dihadapi. Macam Ustaz sebut tadi perkataan husnul khatimah. Selalu kita doa kepada Allah, ya Allah matikan aku dalam husnul khatimah. Tapi kita tak sedar kita buat benda yang tak sampai kepada husnul khatimah. Okey, so kita nak sambung dengan Tuan Haji Aziz Peru. Kalau ada apa-apa soalan, okey, kita teruskan satu lagi last round sebelum kita ambil soalan daripada penonton yang sedang tengok live ni. Okey, so saya nak tanya sedikit, kalau orang yang nak berwasiat, dia fungsi, sebab banyak orang macam confused ni. Wasiat ada, hibah ada, macam tadi Tuan Haji dah sentuh sedikit pasal harta sepencarian. So bagi tahu tak beza sedikit pasal benda ni dan bagaimana untuk kita berwasiat. Okey, Datuk Seri dan Datuk Ustaz, bila kita cerita pasal kami dekat Salihin ni, kita ada banyak-banyak konsultan. Datuk Seri punya turun ada konsultan. Konsultan ni kita tunjuk ajar, pergi kursus 3 hari 4 hari start nak tahu apa. Itu ramai orang Islam tak tahu itu faraid pun tahu. Saya tak, apa hak ni pun tak tahu. Apa banyak tak tahu. Tapi bila kita dah dia datang kursus, baru kita, oh inilah faraid. Saya nak faraid akan bangun sendiri, akan nagih. Saya tak tahu faraid itu pengiraan. Ya? Jadi dari sudut perancangan ni, bila kita train, kita punya latih, kita punya konsultan ni, kita akan latih dia tengok pelanggan.
apa keperluan pelanggan, apa keperluan dia nak wasiat dia, tapi semasa hidup apa yang dia boleh buat, macam mana dia nak bagi lebih pada anak perempuan dia, macam mana, apa cara kita nak, macam mana dia nak simpan duit kepada anak kurang upaya, anak spesifik dia ada, anak ni pun waris faraid. Siapa nak jaga harta-harta ni bila dia dah tak ada? Boleh ke dia buat amanah? So kat sini kita galakkan dia buat amanah takaful, buat amanah hayat untuk budak-budak ni. Lantik asalin sebagai pemegang amanah. So that kalau kita dah tak ada, pemegang amanah ni akan jaga budak ni sampai akhir hayat dia dengan duit-duit yang diberi oleh mak ayah dia. Ini kita galakkan, kita kena tengok kedudukan. Jadi dalam asalin kita ajar tengok. Macam dia cerita tentang takaful. Takaful ni ialah dapat bila orang tu either TPD ke meninggal kan dapat. Tapi saya selalu galakkan orang, jangan bagi sekaligus. Kita buat hibah takaful. Iaitu kita hibah amanah. Kita amanahkan. Jadi lantik asalin sebagai pemegang amanah duit ni. Artinya dalam surat ikatan amanah kita akan sebut duit ni bagi bila anak-anak saya masuk sekolah, masuk universiti, untuk sakit demam dia, untuk bagi dia kahwin. Ini kita sebut. So dia punya legacy tu mengambil masa kadang-kadang 10-20 tahun sampai budak tu bila dia umur 35 baru serah baki tu pada anak. Pasal kita nak kontrol mekanisme, kita tak habis duit tu dalam secepat mungkin pasal kita hibah pada dia. Ingat, duit amanah takaful ni, duit benda takaful ni, kalau orang tu dah meninggal, dalam 21 hari dia dah boleh dapat duit. 21 sampai sebulan dah boleh dapat duit. Tapi duit pusaka mengambil masa 3 sampai 6 bulan nak dapat surat kuasa. Jadi saya galakkan dalam surat amanah takaful sebut 20% daripada sendiri ialah untuk pentadbiran pusaka. So, duit ni boleh jalankan pentadbiran, pindah milik, bayar stamp duty, bayar kos daripada 20%. Baki tu bagilah pada anak-anak. Duit ni ialah untuk menyenangkan duit-duit yang beku. Untuk mencairkan tu, dia nak front end money. So takaful is a beautiful instrument. Duit tu kita sebut dalam amanah takaful tu, dia boleh sebut certain portion bagi untuk kos pentadbiran. Ingat, Kak Salihin ni, bila kita terima surat kuasa selepas baca wasiat daripada mahkamah, kita akan tengok dengan siapa-siapa dia hutang. Umpamanya dia hutang dengan bank, kredit kad 100,000. Kita hutang berapa? 100,000. Saya tak bayar 100,000. Saya akan bincang dengan bank. 100,000 berapa prinsipal, berapa riba dia. Boleh kita bincang pasal riba. Pasal kita nak jaga yang siang waris-waris ni. Oh, okey. Saya selalu dapat diskaun. Selamatkan duit. Ya, selamat duit untuk waris-waris tu. Kita tak bagi semua. Kita ada sampai 10,000, 20,000 bank bagi. Macam kita terlampau banyak. Kita ingat, dia ada waris anak-anak kecil lagi. Takkan kau nak ambil semua. Ini tugas wasi. Tugas wasi yang beramanah yang tahu. Itu kami buat ni, saya tahu. Pasal saya sendiri akan panggil bank. Saya dulu pegawai bank. Kita tahulah semua cara. Jadi kita selalu galakkannya buat perancangan, jumpa konsultan kita. Ini free. Jumpa ni free. Tak bayar-bayar duit pun. Kita akan cerita semua free. Dia akan cerita bab plan A, plan B macam mana. Macam suami dengan isteri lah. Macam saya cakap, satunya dalam wasiat, isteri boleh tuntut. Tapi kalau dia sediakan surat ikatan antara suami dan isteri, kata rumah ni 50%, saya punya 50% isteri punya. Kalau sekiranya saya tak ada, rumah ni saya nak bagi ke isteri. Automatically rumah tu keluar dari pusaka. Pusaka, so rumah ni kita pindah milik pada isteri. So kita lebihkan pada isteri daripada 1/8 dia dapat pada waris, daripada pusaka tu dia lebihkan. So rumah ni protection untuk isteri dia. Kita kahwin orang tu, kita sayang dia, kita akan bagi dia melalui surat ikatan, perjanjian bersama antara suami isteri. Selalu kita galakkan, seperti yang baru-baru kahwin dah bina rumah ni, galakkan buat isteri. Ini kita selalu bagi galakkan. Jadi jangan khawatir. Takaful saya selalu takaful untuk Islam dia instant millionaire. Instant millionaire. Dapat mati 1 juta tak ada masalah. Tapi urusan itu dia tengok. Urusan dia millionaire. Macam mana cara. Hari ini kita galakkan amanah takaful.
Itu kebenaran. Macam tu dia. InsyaAllah. Okey. Terima kasih banyak Tuan Haji atas kupasan. So, Tuan Haji cakap, carilah konsultan yang beramanah yang paling penting. So, nak promote sikit kami daripada FGG, Financial Genius Group. So, kami ada lebih kurang 500 konsultan kat luar sana. So, sampai-sampai jumpa anda yang bagi name card daripada FGG, insyaAllah dia akan membantu anda. Contohnya tadi cakap pasal perkahwinan. So, saya boleh saran tu depan ni, kalau salah satu hantaran perkahwinan adalah polisi, polisi dan juga wasiat. Boleh? So, ibu-ibu, bapa-bapa kat sana, make sure salah satu hantaran kena minta polisi takaful, dan juga make sure orang tu dah ada wasiat. Sebab kalau tak ada, dia punya pening kepala dia tu, Allah. Siapa dah kata, saya sendiri pun ada family member yang tak ada wasiat. Macam saya cakap lah, kadang 5-10 tahun tak settle kereta dah. Itu yang berlaku dekat, macam mana dekat Kampung Baru kan, yang tak boleh develop. Salah satu sebab dia sebab benda-benda macam ni, yang bila tak ada pengetahuan tentang tu, bila tak buat wasiat, so susah nak uruskan harta kan. So ada apa-apa soalan tak daripada Facebook ke Instagram? Okey, dapat apa? Ada soalan? Muka sendiri pun tak apa soalan? Kasih dulu lah. Okey, so kalau ada apa-apa soalan boleh tanya, sebab kita dah habis apa lagi 15 minit macam tu. Alright, seterusnya kita nak tanya kepada Datuk Ustaz Zawawi untuk merumuskan dan merumuskan tentang takaful dan juga wasiat. Ustaz nak merumuskan kepentingan ke apa yang Ustaz nak sampaikan. Ustaz nak bagi nasihat ke ataupun saranan ke ataupun teguran pun boleh, sebab hukum macam Ustaz kata sunnah muakkad. Tapi bila dengar macam jatuh wajib pun ada. So mungkin Ustaz boleh kurang rumuskan kepada Ustaz. Terus saya rasa saya setuju sangat kesedaran di peringkat dini hari, terutama tentang wasiat. Kalau boleh cadangan perkahwinan tu, hantaran itu salah satunya wasiat. Sebenarnya Imam Ghazali dia buat wasiat 40 hari sekali. Tukar. Cuma wasiat itu dia tak banyak hari tu, sebab dia tidak ada. Dia lah ilmu yang banyak, sebab ilmu dia tu banyak ada ilmu. Buku-buku tulisan Imam Ghazali tu, kalau kita ilmu jatuh tak kepala kita, mati syahid. Buku tu empat kita. Kita yang mati sebab kejahilan empat kita. Jadi yang keduanya, saya show lagi satu untuk harta terkumpul banyak, kita bimbang berlaku lagi harta-harta sebab ni. Kita sayang anak, sayang isteri, sayang keluarga, kita cari duit nak bagi tu dia lah. Tapi bila kita silap, tak faham merancang, kita ingat tadi, dia ingat ada faraid itu, betul lah. Tapi bila silap merancangan, harta kita tak dapat. Jadi susah merempat selepas ini. Jadi saya show anak-anak tuan-tuan ni, musim-musim kerja tak ada ni, main dia salih. Ikut kursus yang dianjurkan oleh salihin, kemudian nanti jadi ejen dia, dan kemudian takaful juga belajar daripada awal dengan FGG. Okey, itu sebab saya sebelah mana. Yang ketiga ni, bila kita salah faham tentang konsep yang namanya wasiat, salah faham. Bila salah faham, sebab dia ingat, yang aku tak tahu ni, bagi saya tu bertiga, isteri mati ada anak, 1/8. Isteri mati tak ada anak, 1/4. Kemudian pula, pasal kita tahu itu kan. Kemudian kahwin senyap soalan. Jadi kesian dia, bila you kahwin senyap, you tak daftar pula. Kemudian nanti bila mati, anak soalnya. Jadi isteri yang kedua tu, kalau dia daftar, dia dapat 1/8, bagi 2 bagi 1/18, bagi 2 pula. Ada hak. Jadi sini, apa saya kata? Saya nak beritahu, bakal yang akan jadi janda. Sebab kita tahu suami dia kan, macam mana dia bagi kita ni. Desak suami anda daripada melabur untuk pasal isap ukur, untuk pasal beli nombor ikut. Baik dia melabur untuk pada sebab anda,
pada sebab anak-anak minta duit untuk masa depan kita. Sebab dunia sekarang serba susah. Kita mati kan, kita nak mati. Mati tak nak mati. Mati takut mati. Mati bersedia mati pun tak mati. Tak ada duit pun mati. Ada duit pun mati. Jadi hidupnya baiklah kita bersedia untuk mati dengan amalan satu. Ini semua amalan yang kita boleh ingat. Sedekah orang boleh pahala. Sedekah orang pahala. Sedekah yang paling special, sedekah kat isteri. Bagi nafkah hari-hari itu sedekah paling besar. Dan anak kita belanja, ingat anak kita kalau umur dia mati 30 tahun, minta maaf lah. Kalau kita dah 60 tahun, 90 tahun, mak kita dah mati. Segala kebaikan kita buat, mak kita dapat tanggung sama kebaikan kita. Kita, sebab kan kita baca, malam Jumaat kita baca, apa itu? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharuhum. Kami hidupkan mati, kami nuhyil mauta, kami hidupkan mati, kami tulis kebaikan kamu, buat kebaik amal kamu dan kesan-kesan kamu baik. Maknanya mak kita besarkan kita sampai besar. Saya boleh ceramah, segala kebaikan yang saya buat ni mak saya share. Itu pahala tu. Tapi kan jangan takut kita bayar takaful ni sebenarnya untuk anak kita sama dengan sedekah. Ada untuk masa depan anak kita. Apa ma akaltum afnaitum. Apa yang kau makan, usah. Wa ma labistum ablaitum. Kau makan, usah. Yang wa ma anfaqtum abqi. Yang kamu belanja tu, itu yang kekal. Kamu kekal, anak kamu, turunan kamu. Yang kita baca, Rabbana hablana min azwaj wa dhurriyyatina. Zuriat qurrata ayun. Tengok muka dia tenang. Sebab apa? Hidup tenang, semua ada, harta ada. Jadi kalau harta tak ada, nak belajar tak boleh. Tengok pun tak boleh tengok. Kenapa? Nak tengok. Contohlah, bila susah. Kita nak tengok, nak mengaku, keluarga aku sebab miskin. Jadi bukan nak jadi kaya, tapi nak jadi orang yang boleh hidup, ada nafkah. Jadi tolonglah. Nasihat saya dengan penuh kesedaran, marilah kita ambil takaful, kita pergi ke pejabat sana, kita balik ke FDK atau mana bertempat untuk menabung untuk anak kita. Kita nak buat selesai dah yang hidup tu. Itu sebab kesimpulan saya. Ya, sempoi ya. Kesimpulan sangat sempoi. So kesimpulannya, semua orang berkata memang perlu dah jatuh hukum wajib dan pun perlu ada takaful dan juga wasiat. Dua benda ni macam dengar nampak macam lebih kurang sama, tapi dua-dua perlu ada. Bukan saja suami, bukan saja isteri, tapi kedua-dua kena ada. Macam Ustaz contoh pasal anak tadi. Kalau tak ada takaful, anak macam wah terkumat ambil daripada high school. Saya ada customer yang anak dia sebelum meninggal pergi high school, lepas meninggal pergi sekolah biasa. Sebab apa? Tak mampu untuk bayar, tanggung dan so on. So banyaklah sebenarnya yang berlaku. Contoh lagi satu loan rumah, MRTT, MRTA ni semua kan boleh di-replacekan dengan takaful. Sebab MRTT, MRTA ni tak ada value. Kalau apa-apa, kalau masih hidup, value kosong. Tapi kalau takaful, dia kalau ikut plan lah, plan kalau macam investment ni, plan dia ada value. So penting benda tu, income replacement, settle hutang, macam Tuan Haji suggest kan, hutang tapi amanah. Kalau anak masih bawah umur ataupun anak umur 20 tahun, tiba-tiba dapat 1 juta, dia terkejut dapat 1 juta, beli rumah, beli kereta, habis duit. So apa yang Sanihin akan masuk untuk kan, walahal bukan duit mak tu pun dapat 1/6 je dah jadi. Inilah jadi selalu perebutan harta. So nomini mau ingat, kalau KWSP bukan duit dia, duit pemegang dia sebagai pemegang amanah, bagi kepada waris-waris faraid atau bagi kepada pentadbir harta si pusaka si mati. Bagi kepada pentadbir pusaka, kerana dia boleh ambil hukum faraid atau hukum persetujuan waris-waris faraid. Itu mustahil ya. Okey. So penting So EPF kita dah lebih kurang berapa puluh juta pencarum di Malaysia. So tolong update. Paling apa yang saya dapat daripada nanti update siapa yang latest. Sudah kita kan dah kahwin, tiba-tiba lupa tak letak nama wife ataupun ada penambahan anak. Dan bila dapat anak baru tapi tak tambah. Betul. Kadang-kadang dalam EPF ni dia tak ada nomination. Kosong nomination lagi. Beratus juta duit tersangkut kat EPF, dia tak tahu siapa nak bagi. So message untuk anda semua, make sure anda update ataupun ada, first ada lah. Kalau dah ada, update. Dan kalau ada update penerima wife tu bukan semuanya duit anda. Anda ada
pemegang amanah untuk dibahagikan. Kalau tak tahu apa-apa, tak apa, kami di Asyari boleh membantu anda. So DM atau PM kami akan hubungi anda, dan juga kita boleh jumpa dan juga kita boleh selesaikan dengan cara yang betul mengikut hukum hakam Islam, insya-Allah 100% Islam. Okay? Settle? Alright. So with that, kita akhir kita punya sembang wasiat dan takaful di sini. Ingat, kalau ada apa-apa soalan atau apa-apa soalan, boleh tanya dekat DM atau PM, dan juga kita boleh settlekan masalah insya-Allah. Jadi saya Okay. Saya nak bagi tahu ini daripada satu hadis riwayat Muslim dan Tirmizi. Ingat, jemput 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Masih muda sebelum tua. Ya. Keduanya, masih sihat sebelum sakit. Ya. Ketiga, masih kaya sebelum miskin. Keempat, masa yang lapang sebelum sibuk. Dan kelima, masa hidup sebelumnya datang kematian. Itu selalu buat. Ini kita tak tahu. Bila sihat tu buat. Jangan tunggu nazar nak buat. Nazar kita tak boleh buat wasiat. Pasal kita antara dua alam dah. Tak boleh buat. Buat masa sihat. Baru kita waras. Pasal wasiat ni kena ada 2 saksi. Saksi dia kerja nak tengok orang ni sihat ke tidak. Waras ke tidak boleh buat saksi. Kalau tidak, wasiat tu tak sah. Ya? Betul? Nah. Okay. So with that kita akhiri kita punya sembang. So kita akan dari semasa ke semasa ikuti perkembangan kami akan buat beberapa lagi live penerangan, dan juga anda dapat ilmu ni jarang dikongsi. Bila anda dapat ilmu ni ada penting, anda perlu ada ilmu ni dan perlu ambil action. Bukan yang dengar okey lepas tu tak ambil action. So kena take action cepat, sebab kematian can be anytime. Anytime. Macam tadi cakap umur 45 sampai 55. Jangan cakap umur kurang atau lebih tak akan mati. So ambil action sekarang. So kita sudahi majlis dengan salam dan juga tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Betul ni surah Al-Asr dan Asr ini insan innal ladzina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi